Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, insya-Allah untuk video kali ini kita akan bersama-sama untuk membuat tugasan pada muka surat 103 dalam buku aktiviti pendidikan Islam tahun 2 yang warna kuning tu. Okey, ini muka surat 103 iaitu bidang sirah unit 2 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin. Okey, kita lihat pada muka surat 103 ni macam mana nak buat. Okey, baiklah. Pada arahannya ialah suaikan, suaikan maknanya gariskan . Okey, contoh dalam buku ni dah bagi. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga ketika apa? Ni jawapan dia bagi dah. Masih belia. Okey. Okey, yang nombor 1, nombor 2, nombor 3 dan nombor 4 ni awak semua kena suaikan, gariskan pada jawapannya betul, pada padanannya betul dan pada ayat yang bersambung yang betul. Okey, contoh Ustaz baca nombor 1 ni. Kejayaan baginda dalam perniagaan. Okey, yang pertama sangat dipercayai kerana bersifat amanah. Masih belia dah. Sebagai suaminya negeri Syam. Maksudnya apa ni? Mungkin apakah kejayaan baginda dalam perniagaan? Kejayaan baginda dalam perniagaan apa? Sangat dipercayai atau kerana bersifat amanah sebagai suaminya negeri Syam. Kamu kena gariskan apa jawapan yang betul. Yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga di mana? Sangat dipercayai kerana bersifat amanah sebagai suaminya negeri Syam. Pilih jawapan yang betul. Ustaz dah nampak dah apa jawapan dia. Okey, nombor 3. Al-Amin bermaksud Al-Amin bermaksud apa? Sangat dipercayai kerana bersifat amanah sebagai suaminya negeri Syam. Okey, nombor 4 pula. Sayyidatina Khadijah melamar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dia? Sangat dipercayai kerana bersifat amanah sebagai suaminya negeri Syam. Mana jawapan yang betul? Okey, baiklah. Di mana kamu nak rujuk? Okey, jom kita lihat buku teks pendidikan Islam tahun 2. Okey, baiklah. Pada buku teks pendidikan Islam tahun 2, kamu buka muka surat 105. 105. Untuk kamu cari jawapan di buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, pada muka surat 104 tadi. Okey, Ustaz akan bacakan inilah dia punya petikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat amanah. Sayyidatuna Khadijah telah mengamanahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menguruskan perniagaannya di Syam. Sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam perniagaan. Bahkan baginda mendapat keuntungan yang besar. Sayyidatuna Khadijah tertarik dengan sifat amanah baginda sehingga memilih untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suaminya. Keunggulan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong masyarakat Arab memberikan gelaran Al-Amin. Al-Amin bermaksud sangat dipercayai. Kita lihat pada yang di bawah. Analisis daripada kisah sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nombor 1. Dapat menambat hati Sayyidatina Khadijah, seorang wanita bangsawan dan hartawan Arab. Nombor 2. Dipercayai oleh kaum Quraisy walaupun mereka memusuhi baginda. Nombor 3. Kejayaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam perniagaan sehingga mendapat keuntungan atas sifat amanah baginda. Okey, baik. Ini adalah muka surat yang kamu boleh cari jawapan pada soalan di buku aktiviti muka surat 104. Okey, jom kita lihat semula buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, baiklah. Kita lihat pada buku aktiviti pendidikan Islam di muka surat 104. Ustaz minta maaf. Yang tadi tu Ustaz ada terangkan di buku teks pendidikan Islam tadi tu. Boleh untuk soalan pada muka surat 103 dan soalan 104. Kamu boleh rujuk pada buku teks pendidikan Islam di muka surat 105 tadi. Okey.
Baiklah. Yang seterusnya soalan arahannya ialah isi tempat kosong. Isi tempat kosong. Okey, ini adalah jawapan-jawapan yang boleh kamu letakkan di ruangan kosong yang sudah disediakan ini. Okey, Ustaz akan baca petikan ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah seorang yang sangat, ini dah bagi jawapan dia. Seorang yang sangat amanah. Jadinya jawapan untuk amanah ni kamu tidak boleh letak lagi lah. Okey, dah, sebab dalam buku ini dah bagi contoh dah, contoh jawapan. Okey, baiklah. Kita lihat pada ayat ini ya. Baginda telah diamanahkan oleh Sayyidatuna Khadijah untuk menguruskan perniagaannya di mana? Okey, di mana? Okey. Baginda mendapat apa yang besar. Bahkan sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendorong kejayaan baginda dalam apa dia jawapan seterusnya menjadi tarikan kepada Sayyidatuna Khadijah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Kemudian masyarakat Arab memberikan gelaran apa? Kepada baginda yang bermaksud sangat dipercayai. Ini senang saja ni. Kalau kamu dengar baik-baik apa yang Ustaz baca di petikan dalam buku teks pendidikan Islam tadi itu, kamu boleh jawab soalan ni ya. Okey, Ustaz akan baca jawapan-jawapan ini. Okey, yang pertamanya ialah perniagaan. Ini perniagaan. Syam, amanah. Ini amanah, dia dah letak jawapan dah. Yang seterusnya al-amin, keuntungan, suami. Suami. Jadi ini adalah jawapan-jawapannya. Dan kamu perlu letakkan jawapan-jawapannya ini di ruangan kosong yang disediakan. Lihat baik-baik, jadikan buku teks pendidikan Islam pada muka surat 105 yang sudah Ustaz bacakan tadi untuk kamu cari jawapan mengisi ruangan yang disediakan ini. Okey. Baiklah, kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Pada muka surat 105, pada muka surat 105, arahannya tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat dipercayai, betul ataupun tidak? Okey, betul. Ini contoh yang dia bagi ya. Okey, nombor 1 kita lihat amanah lawannya khianat. Betul ataupun tidak? Kalau betul kamu tandakan right. Kalau salah kamu biarkan kosong. Okey. Nombor 2. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berniaga di kota Iraq. Betul ataupun salah? Okey. Nombor 3. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam digelar dengan Al-Amir. Al-Amir oleh kaum Quraisy. Betul ataupun tidak? Nombor 4. Menggunakan kemudahan awam dengan baik ialah tanda beramanah. Betul ataupun tidak? Nombor 5, mengambil wang saku adik bukan satu kesalahan. Betul ataupun tidak? Nombor 6, membalut buku teks ialah tanggungjawab murid. Betul ataupun tidak? Nombor 7, membuang sampah ke dalam tong sampah perbuatan terpuji. Betul ataupun tidak? Kamu macam biasalah, kamu akan tandakan right jika betul dan biarkan kosong jika salah. Okey, itu sahaja yang perlu kamu buat. Okey. Macam mana kamu nak tahu untuk jawapan-jawapan ni? Mari kita lihat buku teks pendidikan Islam. Okey, baiklah, kita lihat buku teks pendidikan Islam. Okey, meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, ini muka surat 106. Dalam buku aktiviti tu kalau kamu nak cari jawapan, dia pada 105 hingga 108 buku aktiviti, muka surat 105, 108, kamu boleh cari jawapan di buku teks muka surat 106. Okey, Ustaz akan bacakan lagi sekali ya. Meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sentiasa bercakap benar. Apa contoh teladan yang kita perlu ambil? Saya wajib bercakap benar pada bila-bila masa. Okey, yang seterusnya, sebagai ketua negara, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjalankan tanggungjawab dengan sempurna. Apa yang kamu boleh contohi? Saya wajib melaksanakan tugasan dengan sebaiknya.
Yang seterusnya, merosakkan tanaman dan pohon-pohon dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang perlu kamu contohi? Saya wajib menjaga kebersihan dan keindahan alam sekitar. Okey, kita lihat pada rumusan. Amanah sangat penting diamalkan oleh setiap Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang terbaik bagi semua manusia. Okey, baiklah. Kita lihat semula pada buku aktiviti pendidikan Islam. Okey, baiklah. Kita lihat pula buku aktiviti pendidikan Islam pada muka surat 106. 106 arahannya. Warnakan sifat amanah yang betul. Okey, Ustaz nak untuk yang ini kamu warnakan, warnakan ataupun kalau jika kamu tiada warna, tak ada masalah. Kamu lorekkan dengan pensel. Tapi lebih baik Ustaz galakkan kamu untuk warnakan supaya cantik lah. Okey. Baik. Sifat amanah. Sifat amanah. Ustaz akan baca satu persatu. Mula daripada atas sini ya. Membersihkan bilik tidur. Okey. Yang kedua di sini, mengambil buku rakan tanpa izin. Dan yang ini, memulangkan pensel rakan. Yang ni dalam buku ni dah diwarnakan sebab dia dah jadikan contoh jawapan. Yang seterusnya, menolong ibu di rumah. Dan yang seterusnya, melawan arahan guru. Dan yang terakhir, meniru kerja sekolah. Okey, baiklah. Jadi, tugasan kamu kena warnakan sifat amanah yang betul. Mana satu dalam banyak-banyak ni merupakan sifat amanah yang betul. Jika kamu ini salah satunya bukan sifat amanah yang betul, kamu biarkan. Kamu hanya warnakan sifat amanah yang betul. Yang mana Ustaz bacakan tadi ya. Okey, baiklah kita lihat pada muka surat yang seterusnya. Okey, ini muka surat 107. 107 arahannya warnakan yang betul. Okey, sama juga kena warnakan. Ni apa ni budak ni cakap? Okey, kita baca. Saya meneladani sifat amanah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi dalam buku teks Ustaz dah bacakan kan? Kamu boleh rujuk buku teks tu untuk cari jawapan. Okey, contoh dia ada bagi dalam buku aktiviti ini. Contoh menepati waktu. Adakah ini sifat amanah yang boleh kamu teladani daripada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jadi kalau kamu rasa menepati waktu ini contoh sifat amanah yang boleh kamu teladani, kamu warnakan bintang di sini. Okey, nampak warnakan bintang di sini. Itu sahaja. Okey. Ustaz baca satu persatu lah. Ini jawapan dia dah bagi dah contoh. Okey, Ustaz baca yang lain. Menconteng dinding. Betul ke sifat amanah ini? Kamu tengok sendiri, buat keputusan sendiri. Kalau kamu rasa ini adalah menconteng dinding, ini sifat amanah, kamu warnakan. Jika bukan, kamu biarkan. Okey, seterusnya masuk bilik guru tanpa izin. Yang bawah ini melaksanakan tugas membersihkan kelas. Yang seterusnya bercerita tentang keburukan kawan. Ini pula jujur dalam percakapan. Seterusnya, memecahkan cermin kelas. Yang seterusnya, meniru di dalam ujian. Yang seterusnya, mengaku kesalahan diri. Dan yang terakhir, memadam papan hitam. Okey, Ustaz dah bacakan. Kamu buat keputusan sama ada yang mana Ustaz bacakan tadi itu merupakan sifat amanah yang boleh kamu contohi. Jika ianya sifat amanah, kamu warnakan. Jika bukan, kamu biarkan. Okey, seterusnya kita lihat pada muka surat 108. Yang terakhir ya. Okey, baik. Arahannya labelkan. Macam mana nak labelkan? Kamu
salin sahaja, salin sahaja. Ini jawapannya. Jawapan yang pertama ini amanah. Okey, amanah. Yang kedua tidak amanah. Tidak amanah. Jadi, berdasarkan gambar-gambar yang diberikan ini, kamu salin, kamu buat keputusan pilih antara dua ni dan kemudian salin pada ruang kosong yang disediakan ini. Contohnya dia ada bagi gambar. Ini gambar ni budak buat apa ni? Kemudian dia tengah jawab ujian. Kemudian ada jawapan dekat bawah meja. Maknanya dia menirulah. Jadi jawapannya tidak amanah. Macam tu. Ini ramai murid-murid tengah membersihkan kelas. Jadi mereka ini amanah ataupun tidak amanah. Kamu tulis salin kat sini. Ini tengok keluarga itu ni ada seorang budak ini menolong ayahnya membasuh kereta. Jadi budak ini amanah ataupun tidak amanah. Baiklah. Ini pula sekumpulan murid ni membuli seorang murid. Jadi mereka ini yang pembuli ini amanah ataupun tidak amanah. Kamu salin pilih yang mana satu. Kemudian ini pula seorang murid menconteng di dinding. Jadi dia ini seorang yang amanah ataupun tidak amanah. Seterusnya ni seorang budak menyiram pokok bunga. Dia ini seorang amanah ataupun tidak amanah. Kamu boleh buat keputusan kamu, pilih antara dua ni dan isi tempat kosong. Okey, baiklah. Itu sahaja untuk tugasan yang perlu kamu lakukan. Moga-moga bimbingan ini memberi manfaat kepada kamu untuk membuat tugasan dalam buku aktiviti. Baiklah, itu sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.